Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan dan puan, kepada semua rakan-rakan yang menonton siaran video ini. Video ini akan dimuat naik di laman YouTube channel Nur Aminah Omar, dan juga sebahagian daripada tuan dan puan mungkin menonton video ini di page di official page Facebook Nur Aminah Omar. Jadi kepada tuan dan puan yang pertama kali masuk dan menonton video ini, nama saya Nur Aminah Omar, saya merupakan seorang business advisor, dan pada masa yang sama saya juga menerima jemputan untuk mengendalikan program dan aktiviti yang khusus untuk perkembangan SME dan juga usahawan. Jadi buat masa ini aktiviti business advisory saya jalankan bersama ABA Malaysia Sendirian Berhad. Jadi untuk itu tuan dan puan, pada sesi video kali ini saya akan membawakan satu topik tentang memilih antara enterprise, PLT dan Sendirian Berhad untuk memulakan bisnes. Baik, sebelum saya masuk kepada perbincangan ini, saya suka ingatkan kepada tuan dan puan bahawa dalam channel YouTube ini ada banyak lagi topik-topik lain yang berkaitan dengan enterprise, PLT dan Sendirian Berhad yang tuan dan puan boleh semak di playlist. Jadi saya ingin bawa kepada satu senario tuan dan puan, apabila ramai usahawan di luar sana tidak kira sama ada tuan dan puan sudah menjalankan perniagaan atau sedang merancang ataupun orang kata sedang dalam proses untuk menilai semula dan menukar jenis pengurusan, jenis entiti pengurusan untuk meneruskan perjalanan perniagaan. Jadi rata-rata apabila tuan dan puan bercakap dengan company secretary ataupun setiausaha syarikat, ataupun tuan dan puan bercakap dengan konsultan, ataupun tuan dan puan bercakap dengan coach, mungkin tuan dan puan mendapat maklumat yang pelbagai. Jadi video ini saya sediakan satu lagi adalah dari sisi pandang seorang penasihat bisnes sebagai business advisor, dan juga sebagai seorang usahawan yang sudah bermula pada tahun 2008. Saya terus memulakan perniagaan dengan sebuah syarikat Sendirian Berhad, dan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2018 saya sebenarnya menjadi seorang moderator ataupun panel kepada hampir lebih 120 buah syarikat PLT. Jadi daripada situasi dan keadaan itu, saya bawakan beberapa senario yang praktikal, yang realistik untuk tuan dan puan lihat semula bagaimana, apakah perkara-perkara yang tuan dan puan perlu lihat untuk memilih sama ada enterprise, PLT dan Sendirian Berhad. Pertama sekali tuan dan puan, untuk menentukan sama ada enterprise, PLT dan Sendirian Berhad, tuan dan puan boleh mendapatkan nasihat daripada pelbagai pihak. Tetapi perkara penting yang tuan dan puan perlu maklum adalah keadaan tuan dan puan sebagai pendiri bisnes, sebagai pengusaha bisnes, mesti ada pengetahuan yang jelas tentang bisnes model dan cara pengurusan perniagaan yang bakal atau sedang tuan dan puan jalankan. Saya bagi satu contoh yang ringkas. Sekiranya tuan dan puan menjalankan perniagaan secara persendirian, seorang diri sahaja, katalah tuan dan puan sebagai seorang jurulatih, mungkin tuan dan puan memilih untuk membuka satu bisnes dengan lesen enterprise. Kerana tuan dan puan tahu apakah sebab-sebabnya tuan dan puan membuka dengan nama enterprise. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sesetengah individu memang menjalankan perniagaan seorang diri, katalah juga seorang jurulatih, tetapi beliau membuka syarikat Sendirian Berhad. Kerana ada tujuan-tujuan tertentu berdasarkan model bisnes latihan yang beliau jalankan, yang memerlukan beliau masuk kepada kontrak-kontrak tertentu, yang memerlukan kontrak ini perlu dibida dengan syarikat Sendirian Berhad. Jadi tuan dan puan, pemilihan sama ada bisnes itu enterprise, Sendirian Berhad atau PLT bukan hanya semata-mata kerana sebab kita baru bermula. Tidak. Jadi kalau tuan dan puan anggap saya baru bermula, saya nak buat bisnes enterprise, selepas 6 bulan, selepas 12 bulan baru tuan dan puan dapati bahawa dengan status enterprise itulah yang menjadikan tuan dan puan tidak dapat masuk kepada pasaran yang betul. Itu juga berlaku. Jadi sama ada nak memilih enterprise, Sendirian Berhad atau PLT, saya akan bawakan 3 faktor bagi setiap satu. Dia bukan kerana hanya tuan dan puan baru bermula. Ada sahaja, ramai sebenarnya, walaupun baru bermula, first time buka bisnes, walaupun tak ada maklumat, walaupun tak pandai, walaupun tak tahu, terus mulakan dengan Sendirian Berhad kerana model bisnes yang dia jalankan itu memerlukan dia membuka syarikat Sendirian Berhad.
Kalau buka enterprise, dia tak akan dapat tembusi pasaran dan dia tak akan dapat mengoptimumkan sumber yang ada dalam perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan di luar sana, kalau sekiranya mahu memilih mana-mana jenis entity untuk menguruskan perniagaan, sama ada enterprise, number hard ataupun PLT, dapatkan maklumat secukupnya. Kerana kadang-kadang di luar sana, tuan dan puan, kita sebagai seorang usahawan adalah orang yang rajin memikir. Kita berfikir. Dan apabila kita berjumpa dengan konsultan, kita berjumpa dengan business advisor dan kita berjumpa dengan coach, kita bukan mencari jawapan penyelesaian. Tetapi kita mencari maklumat untuk kita digest dan kita beri input kepada fikiran kita untuk kita fikir dan buat keputusan. Itu adalah satu semangat keusahawanan. Kita bila jadi usahawan, kita bukan terima apa yang diberitahu oleh setiap orang itu dan terus ambil sahaja. It's not a spoon feeding process for an entrepreneur. Dia bukan. Jadi tuan dan puan, perbincangan yang saya ingin bawa kali ini adalah berdasarkan pengalaman dan tuan dan puan juga perlu ambil dan jadikan sebagai satu input untuk tuan dan puan fikirkan, untuk tuan dan puan susun puzzle yang tuan dan puan ada. Kalau tuan puan punya puzzle 30 pieces, cepat siap. Kalau tuan dan puan punya puzzle 50 pieces, lambat sikit. Kalau 1000 pieces, akan ambil masa yang lebih lama. Walau bagaimanapun, sejauh mana tuan dan puan terus mengasah kemahiran dan mendapatkan maklumat dan terus meneruskan gaya pemikiran sebagai seorang usahawan, maka itulah yang menentukan berapa lama puzzle yang banyak yang tuan dan puan ada itu dapat dilengkapkan menjadi sebuah gambar yang mana sebagaimana yang tuan dan puan mahukan. Baik. Sampai di situ saya punya senario dan introduction. Jadi saya terus masuk. Saya sebenarnya di sebelah kanan saya sebenarnya saya sudah susunkan nota-nota ataupun poin-poin penting. Jadi pertama sekali tuan dan puan, untuk enterprise, betul, dia sesuai untuk orang yang baru belajar bisnes, tetapi bukan untuk semua jenis bisnes. Jadi dia lebih sesuai sekiranya tuan dan puan nak jalankan bisnes itu secara sendirian. Dia berdasarkan model bisnes tuan dan puan. Baik, ada yang berkata bahawa okey, buat bisnes institusi pendidikan, contoh untuk pusat tuition taska, jangan guna enterprise lama-lama. Apa maksudnya tu? Kerana dalam industri itu dia berbeza. Dalam industri yang berbentuk profesional, contoh seperti doktor, even klinik general GP, klinik general practitioner punya doktor tu, yang selalu kita pergi klinik kalau sakit tu, sebenarnya mereka juga ada lesen enterprise atas nama profesional. Jadi nak tak nak dia memang kena ada lesen enterprise. Tetapi pengurusan syarikat itu yang mereka pilih, sama ada PLT atau senian berhad. Jadi dia sama sahaja dengan perusahaan seperti tadika kerana dia professional services. Jadi dia ada kategori-kategori industri ini. Jadi tuan dan puan, kalau tuan dan puan seorang pengusaha tadika, mesti jelas dengan benda ni. Kita masih perlukan lesen enterprise. Janganlah kata tak payah dah enterprise terus syarikat. Tidak, kerana untuk membuka institusi pendidikan, nak dapatkan nama taska tadika, mesti ada lesen enterprise. Jadi kena jelas benda tu. Jadi kalau kita dengar nasihat ataupun orang kata input daripada pihak-pihak lain, konsultan ke ataupun siapa-siapa sahaja, kita mesti jelas dengan model bisnes kita. Dan kita yang berfikir dan menentukan macam mana cara kita nak urus, apakah masih terus dengan enterprise. Kalau dengan enterprise ni apa? Okey, pertama sekali kita nak buat dia sendiri sahaja. Jadi modal yang ada itu adalah modal yang kecil dan daripada kita sahaja. Maksudnya tak ada partner. Kita tidak mengambil mana-mana modal lain yang kita perlu pulangkan, kita perlu kongsikan, profit tak ada. Jadi boleh teruskan secara enterprise. Dia bergantung kepada tujuan tuan dan puan. Kalau tujuan tuan dan puan memang hanya untuk berbisnes sebagai hobi, teruskan sahaja dengan enterprise. Kalau tuan dan puan memang ada tujuan, yang ini berdasarkan model bisnes. Apakah model bisnes? Adakah ingin dikembangkan? Yang itu barulah tuan dan puan ada direction yang jelas, mesti buat planning. Bila daripada pengurusan enterprise, tadi kita nak tukar kepada pengurusan PLT atau senian berhad. Itu yang pertama, mengapa kita pilih enterprise. Pertama, bisnes tu kita adakan sendirian. Dia tidak melibatkan modal lain. Maksudnya kalau modal tu adalah duit kita sendiri sahaja. Tak melibatkan shareholder lah. Maksudnya tak ada investment lain, tak ada. Jadi kita teruskan dengan enterprise. Ketiga, dia bergantung kepada apa rancangan tuan dan puan tu. Nak bawa ke mana bisnes tu. Kalau tuan dan puan kata, okey, saya nak buat bisnes klinik ni setakat 10 tahun cukuplah. Setakat 10 tahun cukuplah. Mungkin lepas ni nak tutup. Okey, nak tutup tak apalah. Jadi kalau itu rancangannya, teruskan sahaja dengan enterprise.
Okey, yang kedua tentang PLT. Baik, PLT ini sangat sesuai apabila kita nak memulakan satu perniagaan, satu venture yang melibatkan beberapa orang partner dan sebahagian besarnya tidak membawa masuk modal. Maksudnya ada 2-3 partner, separuh ada yang buat modal tunai, separuh mungkin kita pinjamkan dahulu. Jadi ia sesuai dalam keadaan macam tu. Dia ada combination, ada yang buat modal, ada yang tak buat modal. Yang tak buat modal tu mungkin dia bekerja dengan tenaga modal dia tu. Jadi sesuai dengan syarikat PLT. Jadi yang ini juga sesuai untuk bisnes ataupun venture yang baru dan modalnya adalah lebih kecil. Modalnya lebih kecil tetapi tidak semestinya kecil. Kerana dalam pengalaman saya daripada 2013 hingga 2018 itu, ada syarikat PLT yang jumlah modalnya mencecah RM1 juta. Ada. Dan dia melibatkan partner kerana dalam syarikat PLT dia tidak terhad jumlah partner itu. Jadi maksimum yang saya pernah uruskan dalam partner itu adalah seramai 60 orang. Dalam syarikat PLT. Jadi ada. Tetapi syarikat itu wujud sebagai holding company sahaja. Jadi tujuan-tujuan ini tuan dan puan semua perlu disusun berdasarkan model bisnes perniagaan yang kita buat itu. Jadi tak semestinya kita kata okey berpartner terus Sdn Bhd. Okey berpartner terus PLT, tidak. Jadi kalau tuan dan puan datang kepada saya tanya, puan-puan saya sekarang enterprise bila nak upgrade ke Sdn Bhd, tidak ada tempoh. Tidak ada jenis sale, tidak ada berapa jumlah sale, tidak ada tempoh, tidak. Kerana semuanya bergantung kepada apa rancangan tuan dan puan menjalankan perniagaan itu. Kalau pun tuan dan puan buat bisnes secara enterprise dengan jualan setahun sampai 3 juta, tetapi memang tak ada tujuan nak diwariskan, tak ada tujuan apa-apa, maka keputusan untuk stay dengan enterprise adalah terbuka. Mungkin dalam keadaan tuan dan puan single, walaupun sudah mencecah umur 35 tahun, 40 tahun, tidak ada rancangan apa-apa dan harta-harta semua sudah disusun dan diwasiatkan sebagai harta pusaka, maka tidak perlu. Jadi dia tidak ada satu kata spesifik. Bila kita kata kita bercakap dengan usahawan, kita sebenarnya memberi maklumat supaya usahawan digest dan usahawan susunkan bagaimana untuk dia gunakan maklumat-maklumat ni kepada apa yang dia rancang. Apa yang dia sudah susunkan untuk bisnes dia. Dia begitu. Jadi tidak ada satu jawapan daripada satu hamba Allah ini yang terus boleh menyelesaikan semua masalah kita, melainkan jawapan itu membuka kepada pintu jawapan sebenar yang kita cari. Tuan dan puan. Okey, itu yang kedua tentang PLT. Baik, tentang Sdn Bhd. Tuan dan puan, saya juga bermula saya pun tak ada maklumat, saya pun tak ada pengalaman. Masa saya buka syarikat Sdn Bhd pada tahun 2008 yang terdahulu, saya buka terus syarikat Sdn Bhd dan alhamdulillah dalam tempoh 3 tahun tahun kelima itu sebenarnya memang sudah mencapai jualan 3 juta. Bagi seorang usahawan kecil, bagi saya macam saya dulu, yang merupakan satu pencapaian. Bermakna tidak semestinya kita tak boleh, tak ada maklumat apa, tak boleh mula dengan Sdn Bhd. Tidak, boleh. Kerana saya yakin usahawan itu ada satu semangat nak buat, nak belajar, nak betulkan sampai dia dapat. Dia bukan kata okey saya nak buka bisnes ni, saya nak jual aje lah, saya nak menjual je, saya nak buat marketing aje. Itu bukan usahawan, itu namanya penjual lah, penjual. Kerana menjual itu aktiviti seorang usahawan. Dia business activities. Dia one of the activities menjual. Saya sendiri menjual, tetapi bukanlah hanya menjual itu sahaja. Dia ada banyak lagi perkara-perkara lain. Jadi kita tidak boleh kata, sebab saya tidak melihat usahawan ini adalah seorang yang menjual sahaja, tidak. Tetapi sekiranya ada di luar sana yang menyatakan kepada tuan dan puan, puan nak jadi usahawan puan nak fokus menjual saja okeylah mula dengan enterprise dahulu. Bukan. Kerana saya yakin apabila tuan dan puan masuk bisnes, tuan dan puan tahu tuan dan puan perlu ada aktiviti menjual, perlu ada aktiviti sales and marketing, memang ada. Tetapi bukan itu yang kita nak, yang kita kata dijadikan ukuran sama ada kita nak buka dengan let's say enterprise Sdn Bhd atau PLT. Bukan, itu bukan ukurannya.
Pertama sekali adalah bergantung kepada plan tu tadi. Jadi apabila kita buka Senayan Berhad, biasanya dia terus lihat kepada jenis industri. Pada tahun 2008 semasa saya membuka syarikat, ia adalah sebuah bisnes franchise. So saya membeli sebuah sistem franchise yang pada waktu itu dimulakan secara licensing. Dan syarat yang diletakkan adalah Senayan Berhad. Itu satu. Kedua, pada masa itu secara peribadi saya ada urusan-urusan tertentu yang perlu dipisahkan. Yang perlu dipisahkan antara harta persendirian dan harta perniagaan. Kerana ada situasi, contoh yang jelas saya sendiri pernah ada seorang klien situasinya adalah apabila perniagaan itu diwariskan ataupun diambil dari ibu bapanya, maka ada adik-beradik yang lain. Jadi untuk dia terus bisnes tu, dia terus buka Senayan Berhad bagi memastikan adik-beradik yang lain ada pegangan saham. Minimum lah, kerana sesiapa yang bekerja atau yang contribute untuk meneruskan perniagaan itu akan mendapat pegangan saham yang lebih. Jadi tuan dan puan, sama ada kita mulakan dengan Senayan Berhad itu tidak semestinya dia hanya tentang modal saja, ataupun sama ada kita dah pandai buat bisnes ke belum pandai buat bisnes, bukan. Pertama adalah jenis industri. Yang kedua adalah tentang perkara-perkara keperluan di sebalik pengurusan itu. Terutama apabila kita perlu melibatkan pengasingan di antara harta individu dan harta perniagaan. Kalau Senayan Berhad lebih mudah diuruskan. Itu antara tujuannya. Kemudian yang kedua, barulah kita lihat tentang model pengurusan tadi tu. Sama ada model pengurusan itu akan melibatkan, meskipun bisnes itu melibatkan ahli keluarga, maka lebih penting sebenarnya di belakang itu ada perjanjian yang khusus. Mungkin syarikat itu dibentuk dengan entiti Senayan Berhad, tetapi perjanjiannya berbentuk shareholders agreement ataupun berbentuk LLP agreement masih boleh kita draftkan untuk memastikan kesemua pegangan stakeholder yang ada dalam pengurusan perniagaan kita itu terjaga dan dijamin. Dan seterusnya barulah kita bercakap tentang modal. Betul, sama ada modal kita kecil, kita mula dengan enterprise, modal kita besar sikit dengan PLT, modal kita besar dengan Senayan Berhad. Betul. Tetapi ia perlu dilihat dalam konteks yang lebih jelas. Jadi sekiranya tuan dan puan bertanya, saya macam mana nak mula enterprise ke PLT ke Senayan Berhad? Dia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 2.5 jam untuk kita menilai. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya, biasanya kalau servis yang saya jalankan bersama ABM Malaysia, kita namakan dia sebagai business review. Jadi bermakna ada satu one area of planning that you want to review, which is choosing the entity for managing your business, either enterprise, PLT, Senayan Berhad. Jadi mungkin itu satu bahagian yang mahu kita review, mahu kita bincangkan. Mungkin ada bahagian lain lagi. Jadi perlu dilihat keadaan ini tuan dan puan. Jadi bila kita kata bila puan saya boleh upgrade dari enterprise ke Senayan Berhad, bukan. Dia tidak ada satu tempoh masa. Semuanya bergantung kepada perancangan jenis bisnesnya tu macam mana. Siapa yang ada dalam tu. Adakah dia melibatkan perkara-perkara ataupun aset-aset yang perlu kita nilaikan semula dan kita lihat semula. Macam mana susunannya kalau nak dibawa kepada PLT atau enterprise atau Senayan Berhad. Bagaimana nak dibawa tu tadi, susunannya macam mana. Apabila dah tahu tu, baru boleh kita tengok. Dengan keadaan sekarang, agaknya kita boleh fokus. Adakah dia mengambil masa 6 bulan akan datang, 12 bulan akan datang, atau mungkin 18 bulan, atau mungkin 24 bulan. Kerana perkara ini perlu dirancang. Dia melibatkan banyak perkara. Melibatkan keuangan, melibatkan kita punya direction, melibatkan kita punya, kalau perniagaan tu dah beroperasi, kita kata kita nak tukar tadi kan, dia akan melibatkan kita punya konsistensi dalam pengurusan tu tadi, dan melibatkan perancangan kepada keseluruhan operasi perniagaan. Apabila kita melibatkan pertukaran antara pengurusan dengan lesen enterprise kepada PLT atau Senayan Berhad itu tadi. Dan biasanya dia akan melibatkan kemasukan modal baru. Ini satu lagi. Biasanya apabila tuan dan puan menukar daripada lesen enterprise kepada PLT, menukar cara pengurusan dengan syarikat PLT dan Senayan Berhad, dia akan melibatkan modal baru. Jadi bagaimana modal ini susunannya disusun? Adakah modal ini berbentuk dalam bentuk pinjaman, dalam bentuk grant, ataupun dalam bentuk investment secara individu? Jadi dia banyak kisah di situ tuan dan puan. Jadi kalau tuan dan puan sekiranya masih lagi ada keraguan untuk membuat pilihan itu, boleh terus hubungi tuan dan puan, boleh terus hubungi saya ada tinggalkan maklumat dalam description video ini. Boleh terus hubungi nombor telefon tertera ataupun
alamat email yang ada, maklumkan, kita boleh susunkan, kita boleh jadualkan satu sesi dalam 2 jam ke 2 jam setengah secara face to face. Sekiranya secara online di antara 2 jam begitu secara online untuk kita terus lihat, kita terus zoom in kepada bahagian yang tuan dan puan nak review tadi. Jadi untuk itu tuan dan puan, tinggalkan thumbs up untuk saya dan juga klik subscribe serta boleh tonton playlist yang saya letakkan di sebelah kiri video ini. Jadi tuan dan puan boleh menonton lebih banyak lagi video-video yang berkaitan, dan dengan itu saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.